Pusat Penyelidikan dan Perkembangan Islam Borneo (PPIB) Universiti Teknologi Mara Samarahan merupakan pusat yang diilham oleh Ketua Menteri Sarawak yang amat berhormat P.Hin Sri Abdul Taib Mahmud pada 11 Februari 2006. Objektif PPIB ialah mewujudkan pusat yang menjadi rujukan bagi perkembangan Islam di Borneo, menjalankan penyelidikan dan penerbitan tentang Islam dan umat Islam di Borneo dalam pelbagai disiplin ilmu dan mewujudkan jaringan yang di-network di antara provinsi di Kalimantan dengan Sarawak, Sabah dan Brunei. Kita mulakan dengan perbincangan asal yang melibatkan Rektor UiTM Datuk Profesor Jamil sendiri. Kemudian kita jemput juga pengerusi daripada Pusat Kajian Asia Timur Universiti Malaysia Sarawak, iaitu Profesor Halim Ali. Kita bincang bersama dan daripada situlah dengan juga beberapa rakan daripada UiTM Sarawak sendiri yang mana komited bagaimana kita perlu ada satu pusat. Dan daripada perbincangan itu, dalam beberapa kali perbincangan itulah, maka terhasillah dengan namanya PPIB, Pusat Penyelidikan dan Pengembangan Islam Borneo. Dan kita bincang bagaimana perlu ada aktiviti-aktiviti untuk kita mendapatkan semula khazanah-khazanah yang ada berdasarkan terutama sekali kajian. Setakat ini PPIB telah melaksanakan 4 buah seminar. Seminar tersebut ialah Seminar Serantau Islam Borneo 1 dan 2 diadakan di UiTM Samarahan Sarawak 27 hingga 28 Februari 2008 dan di Kota Kinabalu Sabah 3 hingga 4 Mac 2009. Seminar Pemantapan Dakwah, Prospek dan Cabaran UiTM Samarahan Sarawak 20 hingga 21 Julai 2009. Serta yang terakhir, Konferensi Antarabangsa Islam Borneo 3 Stain Pontianak Indonesia 4 hingga 5 Oktober 2010. Konferensi Antarabangsa Islam Borneo Balikpapan, Kalimantan Timur, Republik Indonesia tahun 2011. Sebenarnya konferensi yang kelima ini, KAIB yang kelima ini dah complete cycle kita. Kita dah pusing satu Pulau Borneo. Pada asalnya dari Sarawak, lepas tu di Indonesia, Sabah dan akhirnya di sini. Dah complete dia punya cycle tu dan networking itu dah ada. Dan masa depannya saya rasa amat cerah lah untuk kita lebih fokus dalam kajian-kajian tertentu. Misalnya di dalam perbincangan di konferensi Islam Borneo ini, yang kelima ini, kita nampak ada perlunya kita boleh melihat lebih teliti isu-isu tentang halal, certification, isu-isu berkaitan dengan pengurusan zakat, isu-isu tentang pendidikan. Jadi kita nampak di masa depannya nanti kita punya kajian itu ataupun pengurusan ataupun perbincangan kita lebih mantap lah. Pada 26 dan 27 Jun yang lalu, buat jurung kalinya, negara Brunei Darussalam telah menjadi tuan rumah Konferensi Antarabangsa Islam Borneo kelima. Seramai 500 peserta yang terdiri daripada ahli akademik dalam dan luar negara, pegawai dan kaki tangan kerajaan, guru-guru, mahasiswa dari dalam dan luar negara telah ikut serta dalam konferensi yang diadakan di Dewan Persidangan Bridex, Jerudong. Sebanyak 154 kertas kerja, 6 pembentangan ucap tama dan 1 pembentangan kertas perdana telah dibentangkan dalam konferensi yang berlangsung selama 2 hari ini. Kami membuat di Brunei ini sebenarnya asal ideanya ketika mana kami di Universiti Mullah Warman, ketika mana kami menyelenggarakan Konferensi Antarabangsa Islam Borneo 4. Dan ketika itu kebetulan Menteri Hal Ehwal Agama Brunei Darussalam berkunjung untuk memberi ucap tama perdana pada konferensi tersebut. Dan kami hasrat kami untuk mengadakan dan kami cadangkan supaya program ini insya-Allah pada tahun ini dibuat di sini. So setelah itu atas persetujuan bersama, alhamdulillah program ini dapat juga dilaksanakan di Brunei ini. Dan alhamdulillah juga ini kali pertama kami mendapat sambutan yang amat luar biasa. Kebetulan
mungkin saja faktor Brunei, so penyertaannya bertambah 2 kali ganda. Yang mana sebelum ini hanya 75 pembentang, yang ini mencapai 150 lebih pembentang, dan itu cukup membanggakan bagi pihak kami PPIB ataupun Pusat Penyidikan dan Pengembangan Islam Borneo, yang mana kami melihat bahawa sudah dilihat oleh orang luar. Dan alhamdulillah pada tahun 2002 konferensi yang ketiga di Pontianak, ada peserta daripada luar negeri, daripada Sweden datang untuk mengikuti program KAIB yang ketiga. Pada waktu itu dijalankan di Pontianak. Hari pertama konferensi diadakan sebanyak 12 sidang selari dengan 2 sesi pembentangan di sebelah pagi diadakan. Sementara di sebelah petang sebanyak 6 pembentangan ucap tama dijalankan. Kesemua kertas kerja ini menyentuh mengenai tema utama konferensi kali ini, iaitu membongkar rahasia pendidikan Islam, ilmu dan keagungan tamadun Islam di Borneo. Alhamdulillah, konferensi antarabangsa Islam Borneo kali kelima ini berjaya dikendalikan, dianjurkan bersama antara Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan dengan Universiti Teknologi MARA Sarawak, dan 6 kertas ucap tama dan juga 1 kertas perdana, yang mana kertas perdana telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri Halal Agama, dan manakala 6 kertas ucap tama ini dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri Halal Agama Sarawak, Setiausaha Agung Pengguna Persatuan Pengguna Halal Malaysia, kemudian Rais Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, dan yang berbahagia Naib Chancellor Universiti Teknologi MARA Malaysia, dan Tuan Haji Sibli, iaitu merupakan Pengurus Besar Baitul Mal Sarawak. Antara objektif konferensi ini diadakan adalah untuk menyediakan wadah diskusi tentang perkembangan pendidikan Islam di Borneo, mengumpulkan hasil tulisan yang berkaitan dengan manuskrip Nusantara, khususnya Kepulauan Borneo, mengumpulkan bahan atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pendidikan dan isu semasa Islam di Borneo yang akan menjadi rujukan masa hadapan. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia pada hari kedua konferensi antarabangsa Islam Borneo kali kelima di Dewan Persidangan Bredex Jerudong dijunjung oleh Menteri Halal Agama Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Syed Dr. Haji Muhammad dan ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi konferensi antarabangsa Islam Borneo kali kelima. Berangkat sama Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pangeran Muda Abdul Malik Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah. Rektor Universiti Teknologi MARA Sarawak yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Jamil bin Haji Hamali selaku pengurusi bersama dalam sembah alu-aluannya antara lain menyentuh mengenai tema konferensi yang merupakan suatu anjakan ke arah kedinamikan dalam kepelbagaian bidang keilmuan sehingga mampu melahirkan para sarjana Islam yang memiliki keteguhan ilmu yang berkualiti mantap tanpa sebarang prejudis. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah Menteri Kanan dan Jabatan Perdana Menteri bersabda, menyeru agar perkembangan pendidikan dan tamadun Islam ala Melayu dikaji bersungguh-sungguh supaya dapat dijadikan iktibar dalam meneruskan perjuangan bagi memertabatkannya. Justru, Duli Yang Teramat Mulia berharap para ahli akademik di rantau ini terus mengumpul karya khazanah ilmiah sebagai wadah kepada ilmuwan Islam. Duli Yang Teramat Mulia bersabda pada majlis perasmian konferensi antarabangsa Islam Borneo kali kelima anjuran Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB dan Universiti Teknologi MARA Sarawak. Duli Yang Teramat Mulia dalam sabda juga berharap agar program-program yang dirancang oleh Kupu SB untuk memperkasa gagasan negara sebagai negara zikir akan dipertingkatkan.
Duli Yang Teramat Mulia dalam sabda menyifatkan tema konferensi membongkar rahasia pendidikan Islam, ilmu dan keagungan tamadun Islam di Borneo penuh makna kerana Borneo adalah sebahagian dari gugusan Nusantara alam Melayu yang memiliki keunikan tersendiri dari sudut perkembangan pendidikan dan tamadun Islam. Ulama Islam berasal dari Borneo seperti Syekh Muhammad Arsyad Banjar dan Syekh Ahmad Khatib Sambas telah diiktiraf oleh dunia Islam sebagai penggerak perkembangan pendidikan dan tamadun Islam alam Melayu. Kegigihan para ulama silam dan kejayaan mereka dalam mengukuhkan tapak cahaya Islam di Nusantara ini patut disyukuri. Oleh itu, ia selayaknya dikaji bersungguh-sungguh agar ianya dapat dijadikan iktibar sebagai usaha cendekiawan Islam generasi masa kini dalam meneruskan perjuangan suci mereka bagi memartabatkan pendidikan dan tamadun Islam. Kita juga menyadari bahawa masih terlalu banyak rahsia khazanah ilmiah yang belum lagi diteroka dan dibongkar di Kepulauan Borneo ini, terutamanya yang berkaitan dengan perkembangan Islam, dakwah, tokoh-tokoh, penulisan manuskrip dan peranan institusi pengajian Islam. Justru saya menaruh harapan agar para ahli akademik di rantau ini terus mengumpul karya khazanah ilmiah tersebut sebagai wadah kepada ilmuwan Islam untuk bermuzakarah sesama sendiri dan mengeratkan ukhuwah Islamiah. Di samping itu, para ahli akademik juga akan berpeluang untuk menaburkan kebijaksanaan masing-masing untuk dikongsikan bagi kemaslahatan umum. Perkara ini adalah sesuai dengan sifat ilmu itu, dalam mana manfaatnya akan terserlah setelah ianya dikongsikan serta diamalkan bersama. Kita tidak mahu khazanah ilmu yang tidak ternilai harganya itu pupus tanpa dibuat sebarang catatan atau usaha bagi pembukuannya. Ketika bersabda menyentuh mengenai tamadun Islam di kawasan Kepulauan Borneo, Duli Yang Teramat Mulia mengongsikan atas keazaman tinggi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam telah mengisytiharkan negara Brunei Darussalam sebagai negara zikir. Menurut Duli Yang Teramat Mulia, pengisytiharan tersebut adalah supaya negara ini sentiasa berusaha membangun dan memperkasa pendidikan Islam dalam arus perdana pendidikan negara. Matlamatnya adalah jelas, iaitu untuk memasyarakatkan nilai-nilai akhlak mulia dan pelbagai syiar Islam sebagai budaya bangsa dalam melestarikan tamadun Islam di negara ini. Ke arah itu, Kupu SB sebagai institusi perguruan dan pendidikan Islam di negara ini setentunya mempunyai tugas penting lagi mulia bagi menghasilkan modal insan yang beriman dan berilmu serta berkebolehan menyahut cabaran kemajuan pendidikan Islam di era globalisasi ini. Saya berharap program-program yang dirancang dan dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung untuk memperkasa gagasan negara sebagai negara zikir akan diteruskan dan dipertingkatkan, semata-mata bagi mengharap rahmat dan keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengannya negara ini serta seluruh penduduk di dalamnya insya-Allah akan kekal terpelihara sebagai sebuah negara yang makmur, aman dan sejahtera serta penduduknya mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya percaya persidangan ini akan dapat menghasilkan buah fikiran yang bernas serta boleh dijadikan sebagai rujukan dalam membangunkan masyarakat Islam di alam Melayu amnya dan Borneo khasnya. Para ulama, tokoh cendekiawan Islam
serta pembentang kertas kerja yang turut mengambil bahagian dalam persidangan ini adalah diharapkan dapat berbincang dengan penuh bertanggungjawab, ilmiah dan ukhuwah Islamiah agar objektif persidangan ini dapat dicapai dengan jayanya. Saya sangat optimis persidangan ini berupaya untuk menjelmakan kejayaan serta memperkukuhkan usaha memperkembangkan pendidikan Islam di rantau ini dengan sentiasa berdoa semoga pertolongan Allah Subhanahu wa taala sentiasa bersama kita. Ketika membentangkan kertas perdana bertajuk Kegemilangan Islam di Brunei Darussalam, Menteri Haliwan Ugama yang berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad antara lain menyentuh mengenai rahsia kegemilangan Islam di negara Brunei Darussalam, peranan para syarif, hukum kanun Brunei, pertumbuhan institusi pendidikan Islam, Islam agama rasmi negara dan ulama dan umara. Untuk berkhidmat di negara-negara Islam maupun bukan Islam, termasuk ramai anak-anak Brunei telah mendapat ilmu dan pendidikan Islam yang berkualiti dari Universiti Al-Azhar. Anak-anak Brunei itu setelah memperoleh ijazah dari universiti tersebut telah pulang ke tanah air untuk berkhidmat kebanyakannya dalam bidang keagamaan dan sebahagiannya dalam bidang pentadbiran. Selain ke Universiti Al-Azhar, penghantaran mutaakhir juga dibuat ke negara Jordan, Malaysia, Indonesia, United Kingdom dan Australia bagi bidang-bidang pengajian Islam dan lain-lain bidang umum yang diperlukan oleh negara. Untuk memberkati majlis, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Paduka Setia Raja Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Suhaili. Wa'allimna ma lam nakun na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Konferensi menghimpunkan kira-kira 500 orang ahli akademik dalam dan luar negara, pegawai dan kaki tangan kerajaan, guru-guru agama dan para mahasiswa-mahasiswi universiti. Objektifnya mengumpulkan bahan atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pendidikan Islam Borneo yang akan menjadi rujukan masa hadapan dan menyediakan wadah perbincangan tentang perkembangan pendidikan Islam dan isu-isu Islam di Borneo. Negara Brunei Darussalam di bawah pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sangat mengambil berat terhadap perkembangan Islam di negara ini. Baginda telah menjadikan pendidikan Islam sebagai salah satu mata pelajaran teras di samping mata-mata pelajaran teras lainnya. Makanya, pemerkasaan pendidikan Islam di semua peringkat persekolahan sedang dijalankan di bawah pengawasan Kementerian Haliwan Ugama dengan kerjasama Kementerian Pendidikan dan lain-lain agensi kerajaan. Pendidikan bertujuan untuk mengubah tingkah laku dan sikap manusia serta pendidik yang mempunyai ciri-ciri bil hikmah dalam diri dan proses pengajaran dan pembelajaran seperti mana yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara resolusi yang dicapai di penangguhan persidangan. Resolusi juga menekankan perlunya ada kesedaran dan kepekaan terhadap penggunaan halal dan pendedahan mengenai isu halal di Borneo serta memperdanakan mekanisme pengagihan zakat secara lebih sistematik. Kejayaan yang dicapai dalam konferensi kali ini merupakan usaha yang jitu di antara Universiti Teknologi Mara Sarawak serta Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan. Sesungguhnya konferensi ini memberikan kefahaman yang sekaligus mengetuk pintu hati masyarakat Islam untuk terus memberi sumbangan masing-masing dalam menjayakan pengembangan Islam di Borneo sebagai kesinambungan dan usaha-usaha ulama dan cendekiawan terdahulu sehingga Islam bukan sahaja bertapa bahkan antara agama terawal sampai ke kepulauan ini. Pertama kali bila saya masuk di Brunei ini, saya amat kagum
di mana unsur-unsur Islam itu memang ada di sini dan menggunakan perkataan Jawi, di mana-mana saja, walaupun kedai itu bukan milik orang Islam, masih juga menggunakan perkataan Jawi. Dan saya tertarik dengan orangnya, sungguh budi bahasa, very friendly. Mana-mana saja kita pergi memang dia membantu. Bila menyertai KAIB, saya sendiri rasa sangat bertuah dan sangat beruntung kerana KAIB ini sendiri dapat menyatukan beberapa buah negara, terutamanya Indonesia, Malaysia dan Brunei, dan menyatukan hati kita terutamanya di dalam isu-isu Islamik sendiri. Ini adalah kali pertama saya sampai di Brunei dan saya sangat terpesona dengan rakyat Brunei itu sendiri. Semuanya sangat santun dan sungguh friendly sekali. And then saya sampai di sini, saya melihat keunikan budaya Brunei dan mereka masih mengekalkan lagi budaya kemelayuan di dalam Brunei, dan saya terpesona kerana saya datang di sini pada waktu asar dan mereka masih lagi menitik beratkan soal solat di masjid. Sebagai program berterusan dalam wacana ilmu, PPIB berhasrat untuk mengadakan konferensi antarabangsa Islam Borneo ke-6 yang akan diadakan di Kuching, Sarawak pada tahun 2013.